Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid, para hadirin hadirat, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat Allah yang tak terhingga. Nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, keafiatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada hari ini hingga ke saat ini. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat berhimpun dalam rumah Allah dalam kerangka kita melaksanakan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mudah-mudahan solat kita, zikir, wirid, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid yang mulia ini akan diganjari pahala i'tikaf dan pahala berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, husnul tawaddudi ila an-nasi nisful aql wa husnus su'ali nisful ilm wa husnut tadbiri nisful ma'ishah. Maknanya, kasih sayang yang baik terhadap manusia adalah separuh ataupun sebahagian daripada akal. Wa husnus su'ali nisful ilm. Kebaikan soalan ataupun pertanyaan yang baik sebahagian dari ilmu. Dan yang terakhir, wa husnut tadbiri nisful ma'ishah. Dan kebaikan, keelokan pengurusan, pentadbiran adalah sebahagian daripada kehidupan. Dalam kata-kata para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan kepada kita tentang betapa Sayyidina Umar bin Khattab meminta kita supaya mempunyai pekerti yang mulia dalam pelbagai aspek kehidupan dan perkara. Yang pertama, beliau menekankan berkaitan tentang kasih sayang ataupun husnul tawaddud, berkaitan dengan kasih sayang, berkaitan dengan kemesraan dalam pergaulan manusia sesama manusia. Memang satu perkara yang amat digalakkan dan bahkan bertepatan dengan hadis riwayat Ibn Hibban, At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudaratun nasi sadaqah, yang bermaksud ramah tamah terhadap manusia adalah sedekah. Jadi hadis ini adalah mengupas kepada kata-kata Sayyidina Umar yang telah kita sebutkan di awal tadi, iaitu beliau mengatakan husnut tawaddudi ilan nasi nisful aql. Kasih sayang ataupun kemesraan, pergaulan yang baik sesama manusia
itu merupakan sebahagian daripada akal. Artinya mereka yang tak ada sifat kasih sayang dalam pergaulan sesama manusia, tidak ada rasa kemesraan, seumpama akal tidak sempurna. Jadi ramah tamah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, mudaratun nasi sadaqah, yang bermaksud ramah tamah terhadap manusia adalah sedekah, boleh kita rungkaikan melalui perbuatan. Ramah tamah dalam ucapan ataupun perbuatan. Hal ini akan mendatangkan pahala, seperti mana pahala sedekah. Sebahagian keramah tamahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah mencela sesuatu makanan yang dihidangkan kepada baginda. Tak pernah dia nak menengking pelayan, dan tak pernah dia nak memukul wanita. Jadi ini merupakan adab ataupun akhlak yang ditunjukkan, yang dipamerkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga ditekankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana Sayyidina Umar yang kita sebutkan di awal tadi menekankan tentang husnul tawaddud, maknanya minta kita bergaul mesra sesama manusia. Kita punya budi bicara sesama manusia perlu ditekankan, kerana dalam beberapa hadis di awal buku ini menjelaskan kepada kita betapa kita diminta untuk berbaik sesama manusia, dan kita diminta untuk bagi orang rasa selesa, bagi orang rasa senang, mempermudahkan segala urusan-urusan manusia. Jadi salah satu cara pendekatan untuk kita memudahkan urusan di kalangan manusia dengan cara kita bermesra, baik pergaulan, seperti yang dipamerkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana layanan-layanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pamerkan kepada tetamu, kepada wanita dan kepada sesiapa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melayaninya. Jadi kebaikan dari ramah tamah adalah selalu boleh kita ertikan selalu bermanis muka dan berbudi bicara baik. Jadi ini amat berhubung kait dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana kita maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan yang baik, contoh ikutan yang baik, qudwatun hasanah, satu contoh ataupun ikutan yang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke muka dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Laqad bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan ataupun memperelokkan akhlak manusia. Artinya apabila seseorang tak sempurna akhlak, seolah-olah ia menggagalkan misi perutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu akhlak merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan, kerana ia merupakan salah satu daripada cabang dakwah. Salah satu daripada cabang dakwah ialah mempamerkan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang boleh dicontohi. Wa husnus su'ali nisful ilm. Ini yang berikutnya, bertanya dengan baik, sopan dan tawaduk kepada para ulama pula disifatkan sebagai separuh daripada ilmu. Ini merupakan antara adab-adab ketika mana kita berhadapan dengan para ilmuwan, sesiapa saja yang berada di hadapan kita ataupun dalam majlis-majlis ilmu. Maka kalau nak tanya, maka di sana ada adab-adabnya, bukan tujuan untuk menandingi siapa yang lebih tinggi ilmu ataupun atas tujuan untuk menjatuhkan maruah para alim ulama. Namun soalan yang ditujukan itu adalah untuk kebaikan diri dan juga untuk kebaikan para pendengar yang lain. Jadi minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kita tergolong dalam golongan orang-orang yang cuba nak membanding-bandingkan ilmu
cuba nak melaga-lagakan di antara salah satu dengan yang lain. Malah apa yang kita harapkan agar soalan-soalan yang diajukan itu adalah soalan yang benar-benar ikhlas, datang daripada lubuk hati kita untuk meminta pencerahan, meminta pendetailan, bukan tujuan untuk menguji dan sebagainya. Kerana ini merupakan salah satu daripada cara dan pendekatan kita berakhlak dengan para guru ataupun para ilmuwan yang mengajar. Dan persoalan-persoalan yang ditanya dengan penuh hikmah itu menggambarkan tentang sejauh mana ketinggian ilmu kita melalui akhlak yang dipamerkan. Jadi kalau kita nada gaya bahasa yang nampak nak meninggi diri, jadi itu menunjukkan bahawa kita ada sifat-sifat sombong, ada sifat-sifat bongkak, ada sifat-sifat yang terkeji yang ada dalam diri kita. Jadi bertanya dengan baik dalam keadaan sopan dan tawaduk, jadi itu disifatkan sebagai sebahagian daripada ilmu. Kerana ilmu dapat dihasilkan daripada bertanya. Dan yang terakhir tadi adalah berkaitan tentang pengurusan. Betapa pengurusan juga merupakan antara aspek yang penting dalam kerja-kerja dakwah, khususnya untuk menentukan dakwah yang disampaikan dalam keadaan yang boleh mencapai kepada matlamat ataupun objektif yang diinginkan. Sebaliknya, kerja-kerja yang tidak dilakukan dengan pengurusan yang baik tentunya akan beroleh kegagalan, tak akan mencapai kepada kejayaan. Jadi inilah yang dinyatakan dalam kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab tadi, wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Dan keelokan pengurusan dan pentadbiran itu adalah sebahagian daripada kehidupan itu sendiri. Dan seterusnya tuan-tuan sekalian, perkara yang keempat daripada bab yang kedua tentang nasihat-nasihat, iaitu cara agar dicintai Allah, malaikatnya dan orang-orang Muslim yang lain. Ini juga merupakan antara kata-kata sahabat Nabi SAW, iaitu kata-kata Uthman bin Affan yang berbunyi, man taraka dunya ahabbahu Allah, man taraka dunya ahabbahu Allah, wa man taraka dhunuba ahabbahu al-malaikah, wa man hassama tam'a 'anil muslimina ahabbahu al-muslimun. Maknanya, barang siapa meninggalkan dunia, maka ia akan dicintai Allah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka ia akan dicintai Allah. Sesiapa meninggalkan dosa, nescaya disukai malaikat. Dan barang siapa yang mencegah tamak terhadap orang-orang Muslim, maka dia dicintai oleh kaum muslimin yang lain. Jadi ini merupakan kata para sahabat Uthman bin Affan, bagaimana cara agar kita beroleh cinta Allah, kita beroleh cinta malaikat dan orang-orang Muslim yang lain, iaitu dengan cara kita meninggalkan perkara-perkara keduniaan. Yang dimaksudkan di sini ialah kurang minum, kurang makan. Jadi man tarakad dunya, meninggalkan dunia. Antara lain yang dikupas dalam kitab ini ialah mengurangkan makan, mengurangkan minum dan tak suka terhadap pujian dari manusia. Ini semua merupakan perkara-perkara yang akan mengundang kita beroleh kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan senang untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi, walaupun mudah untuk kita lafazkan, tetapi bagi mereka yang cintakan, orang suka makan, syarut ta'am, orang sukakan makan ni, hingga kan percakapan dia akan dimulai dengan menu-menu, kemudian dia punya status pun menu-menu, dia punya komen pun menu-menu. Kalau dalam FB, kalau dalam WhatsApp dan sebagainya, kan suka kita tengok kawan-kawan kita
pamerkan menu tengah hari ni, alhamdulillah bilih sampai petai, contoh. Malam pula alhamdulillah, jadi dia akan suka mempamerkan menu-menu harian. Jadi itu menunjukkan bahawa dia gemar kepada makanan. Kalau orang tak gemar pada makanan, tentu dia tak akan tunjukkan menu tu. Kalau orang gemar pada ilmu, tentu dia akan bawakan hadis-hadis Nabi, tentu dia akan bawakan kisah-kisah. Jadi itu melambangkan kepada kecenderungan kita. Jadi apa yang kita pamerkan, apa yang kita buat status dalam FB dan dalam WhatsApp dan lain-lain itu menggambarkan tentang apa yang kita fikir pada waktu itu. Oleh kerana itu, maka kita kena berhati-hati dalam kita nak menonjolkan ataupun imej-imej ataupun apa-apalah yang nak kita pamerkan dalam WhatsApp dan lain-lain, kerana ia menggambarkan apa yang kita fikirkan. Dan dalam kata-kata para sahabat tadi, Uthman bin Affan meminta kita supaya kita tinggalkan perkara-perkara dunia yang bukan saja setakat makan dan minum, bahkan banyak perkara-perkara lain lah. Fikir tentang keduniaan. Jadi ini bukan satu perkara yang mudah untuk kita rungkai dan lekangkan daripada kotak fikiran kita, sebab kita hidup dalam dunia. Cuma tinggal lagi kalau tak mampu sepenuhnya waktu solat tu nak kena buang perkara keduniaan. Hingga kan kita lupa rupanya imam dah salam lah, tak sadar. Sebab apa? Sebab kita fikirkan tentang keduniaan, ya. Fikir tentang apa perkara yang nak kita buat pada besok, lusa dan sebagainya. Cuti sekolah ni kita banyak program. Banyak program. Macam tu pengurusi kita nak sambut menantu pula, nak pergi. Dan menantu dah selesai dah nak pergi hantar pengantin pula. Tentu banyak perkara yang kita fikirkan. Jadi tentunya benda-benda tu kita akan bermain di fikiran kita. Dia akan boleh mengganggu. Jadi itu satu perkara, dan banyak perkara-perkara yang lain lah yang boleh perkara-perkara dunia yang boleh menghilangkan khusyuk kita dalam solat, menyebabkan solat kita sepatutnya solat jiwa dan raga. Lalas sekali raga sahaja yang solat tetapi jiwa tak solat. Zahirnya salat tetapi hati tak salat. Maka kita tak akan dapat berjaya seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki melalui solat kita bukan zahir solat, bahkan batin solat. Hati turut salat, bukan sekadar zahir anggotanya salat. Oleh kerana itulah kita kena senantiasa menjaga batin kita agar tidak cenderung kepada perkara-perkara dunia. Jadi sebab itulah siapa yang nakkan cinta Allah, maka dia kena tinggalkan perkara-perkara keduniaan yang termasuk di sana makan, minum, tidur, suka terhadap puji-pujian daripada manusia, ya. Suka dipuji, suka diberi tanda like, okey dan sebagainya. Kalau tak ada tanda-tanda tu, kita tertunggu-tunggu, tak ada komen apa ke. Jadi itu juga antara bentuk-bentuk puji-pujian secara diam dalam WhatsApp dan juga dalam kita punya FB. Baik, ya. Orang yang meninggalkan dunia dicintai Allah kerana tidak riak dan tidak bongkak. Jadi sebab apa mereka dicintai oleh Allah? Kerana hatinya bersih. Bersih daripada sifat-sifat kebongkakan, sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat ujub, riak dan sebagainya. Itu semua merupakan penyakit-penyakit hati yang menyebabkan amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena senantiasa memperbaharui niat. Minta betulkan niat, sentiasa betulkan niat, kerana niat kita senantiasa diganggu gugat oleh syaitan yang berada di kiri kanan depan belakang kita, nak menjadikan supaya amalan kita ini sia-sia. Jadi sedangkan Allah hanya terima amalan-amalan yang ikhlas, tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada di sana sifat-sifat riak, sifat-sifat menunjuk, dan lain-lain lagi, sifat-sifat mazmum, sifat-sifat terkeji yang menyebabkan pahala kosong di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang yang meninggalkan dosa pula disukai malaikat. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah. Siapa yang meninggalkan dosa, maka dia akan dicintai oleh para malaikat. Kerana ia tidak menambah kesibukan malaikat yang bertugas mencatat keburukan, seperti mana disebut dalam kitab ni lah. Dicintai oleh para malaikat sebab semua baik-baik belaka. Jadi kita memerlukan kepada doa malaikat. Amin. Kita sebut amin ketika mana kita mengaminkan amin imam, maka turut sama di sana malaikat-malaikat turut mengaminkan agar dimakbulkan amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin maknanya mudah-mudahan amalan kita ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin kita bertepatan dengan amin malaikat, dan insya-Allah amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang ada di sana para malaikat Allah yang mendoakan agar kita beroleh keampunan, beroleh kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk sebenarnya mendoakan. Kalau kita buat baik, walaupun kita tak dapat balas baik sesama manusia, namun kita dipandang hebat oleh penduduk-penduduk langit, penduduk-penduduk bumi, yang terdiri daripada para malaikat Allah dan berbagai-bagai makhluk-makhluk yang lain yang menyanjung tinggi usaha baik kita, walaupun tak mendapat pengiktirafan, walaupun tak mendapat puji-pujian di kalangan manusia, kerana mereka lebih mengetahui. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ni tahu, Allah lebih maha mengetahui. Sedangkan orang yang tidak tamak haloba dan menjauhi rakus, maka pasti ia disukai kaum muslimin kerana tidak mengotori hati mereka. Ni siapa yang nak dicintai oleh orang Islam yang lain, maka dia kena buang sifat tamak haloba. Semua nak kau kat dia, tak ada bagi peluang langsung kat orang lain. Jadi ini juga merupakan penyakit hati, tak nak diagihkan rezeki-rezeki itu sesama manusia yang lain. Jadi kita bagilah peluang kepada orang lain pula untuk ambil keuntungan ataupun untuk mengambil habuan. Kita mungkin dah ada dah, tak tamak. Jadi perasaan sifat yang sebegini, sifat tak tamak ni akan mengundang rasa kasih sayang orang lain pada kita, sebab pekerti mulia yang kita tunjukkan. Jadi ini antara nasihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uthman bin Affan, yang saya sebut sekali lagi, man taraka dunya ahabbahullah, siapa yang tinggalkan dunia maka dia akan beroleh cinta Allah. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah, siapa yang tinggalkan dosa-dosa maka dia akan dicintai oleh para malaikat. Dan siapa yang wa man hassama tama, siapa yang memutuskan ataupun mencegah tamak terhadap orang-orang muslim, maka dia akan dicintai oleh orang Islam yang lain. Jadi tiga benda ni diharapkan dapat kita cuba ikuti agar kita beroleh kecintaan daripada Allah, daripada malaikat dan daripada orang Islam yang lain. Dan seterusnya diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minasy-syughli yakfika at-ta'atu syughlan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maksudnya, di antara kenikmatan dunia cukuplah untukmu kenikmatan Islam. Betapa besar nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Itu antara doa.
antara doa yang kita diminta untuk membacanya, yang mana di sana menyatakan bahawa kita mengakui bahawa iman dan Islam merupakan dua nikmat yang tak terperi, besar dan tingginya, memadai dengan kedua-duanya sebagai nikmat yang terbesar, cukup untuk membahagiakan kita dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nikmat yang besar, nikmat petunjuk agama yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Kenikmatan yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ialah Islam. Adalah Islam. Di antara kesibukan, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughla. Di antara kesibukan, cukuplah kesibukan untuk berbuat taat. Oh, ni payah nak laksanakan ni. Dan di antara pelajaran, wa inna minal ibrah wa inna minal ibrati, dan di antara pelajaran ataupun pengajaran ibrah, yakfikal mautu ibratan, memadai dan cukuplah kematian itu sebagai pengajaran bagi kamu. Jadi kenikmatan yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah pada saat dia mengeluarkan hamba-hambanya dari yang tiada menjadi ada. Kita asal tak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Kemudian dari kegelapan, kekufuran menuju cahaya Islam. Kita alhamdulillah lahir telah pun Islam. Dan yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi kesibukan yang paling besar. Sesungguhnya maut itu cukuplah menjadi peringatan dan pengajaran bagi manusia. Jadi adapun kematian pula adalah nasihat yang paling besar bagi manusia. Jadi kalau kita lihat kepada kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, memang satu pengajaran yang besar kepada kita untuk kita sama-sama mensyukuri nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung, iaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita menyibukkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang susahlah kita manusia biasa yang selalu leka, selalu alpa, kita ni banyak sibuk dengan perkara-perkara dunia dan tak sibuk untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah jemu dan sebagainya. Inilah kelemahan-kelemahan kita yang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan amalan-amalan kita agar kita menyibukkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun dididik dalam didikan Ramadan, dalam tarbiyah Ramadan selama sebulan. Kita telah berkursus dalam kursus yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita ni insan yang hebat, ya. Di mana siang kita berlapar, malam kita beribadah dengan ibadah-ibadah sunat yang digalakkan, qiyam, tarawihnya dan lain-lain lagi, ditambah dengan amalan-amalan baca Quran, zikir, sedekah dan lain-lain. Jadi inilah kita lihat bahawa Islam merupakan agama yang cantik yang telah mendidik kita sebulan untuk kita menjadi insan yang hebat, dan sebulan punya amalan itu diharapkan dapat kita teruskan pada bulan-bulan yang lain. Bukan pada bulan itu sahaja, tetapi diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Bulan itu sebagai bulan training, bulan latihan. Latihan ni kecemerlangannya perlu dipamerkan pada bulan-bulan yang lain.
amat beruntung bagi mereka yang dapat meneruskan amalan-amalan pada bulan Ramadan, contohnya Quran. Yang kadang dalam bulan Ramadan kita bertadarus bagi nak kemudian pada bulan-bulan biasa kita tak meninggalkan baca Quran. Paginya ada kita baca, ataupun kalau tak pagi, zuhur. Kalau tak zuhur, tak kiralah, pilihlah waktu-waktu yang sesuai supaya amalan yang amat digalakkan dalam bulan Ramadan itu diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Begitulah juga dengan sedekah, qiyamul lail, tarawih tak adalah, dan amalan-amalan yang lain. Jadi itu semua Allah didik kita untuk menjadikan kita insan yang hebat, kerana tanggungjawab kita besar di atas muka dunia ini, iaitu untuk bawa diri kita dan bawa orang lain, baiki diri kita dan juga untuk ajak orang lain supaya jadi baik. Jadi ini memerlukan kepada kekuatan roh, kekuatan jiwa. Kalau tak ada kekuatan, tentunya kita tak mampu untuk mengubah diri, apatah lagi untuk bawa orang lain supaya ikut Nabi SAW. Tanggungjawab yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala pikulkan, dan begitulah juga dengan untuk memikul tanggungjawab ini, maka kita memerlukan kepada kekuatan roh. Kekuatan roh maka meminta kita supaya kita menyibukkan diri untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, dia kata cukuplah kesibukan taat itu menjadi kesibukan bagi kamu. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibrah. Dan dalam banyak-banyak peringatan yang paling berkesan adalah mati, kerana satu perkara yang pasti berlaku, dan kita telah saksikan betapa kawan kita, sahabat kita, rakan taulan kita yang telah pergi terdahulu daripada kita, dan kita akan ikut jejak dia pada masa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya daripada Abdullah bin Mas'ud, kam min mustadrijin bin ni'mati alaih wa kam min maftunin bis thana'i alaih wa kam min maghrurin bis sitr alaih. Ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Ramai orang yang hanyut terbuai dengan kenikmatan. Ramai orang yang hanyut terbuai dengan kenikmatan. Kam mim mustadrij. Mustadrij ni maknanya daripada perkataan istidraj. Pernah dengar kan perkataan istidraj? Antara perkara-perkara luar biasa kan. Tapi istidraj ni dia taklah luar biasa sangat. Kalau Nabi disebut mukjizat kan. Kalau orang beriman disebut ma'unah. Kalau orang-orang yang hebat dekat dengan Allah disebut karamah. Para wali, karamah, perkara luar biasa. Dan bagi orang-orang yang maksiat disebut istidraj. Maknanya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada seseorang yang melakukan maksiat. Tentunya nikmat itu tanpa keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi dapat di dunia nikmat seperti mana Allah bagi kepada orang-orang yang bukan Islam, yang kufur, orang-orang Islam yang kaki maksiat. Malahan lebih senang lagi daripada orang nampak zahir, nampak lebih senang. Dia tak semayang, senang, kaya daripada kita lagi. Dia tak semayang tapi anak berjaya. Kita yang semayang datang masjid surau, anak tak berjaya. Jadi itu kemungkinan salah satu istidraj. Kenikmatan yang Allah bagi kepada seseorang yang melakukan maksiat tanpa keredaan Allah. Allah tak redha pun. Minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan di sini berapa ramai orang yang hanyut terbuai dengan kenikmatan. Dirasakan Allah suka dengan dia sebab Allah turun nikmat melimpah ruah. Tali temali tak putus nikmat. Tapi dalam masa yang sama dia buat maksiat.
Seolah-olah dia rasa macam Allah redha pula dia buat maksiat tu. Sebenarnya itu istidraj. Itu adalah istidraj. Kenikmatan yang Allah bagi tanpa redha Allah. Ujian besar. Wa kam min maftun bitsana'i alaih, dan berapa ramai pula orang yang termakan fitnah. Orang yang termakan fitnah, terpedaya oleh pujian. Wa kam min maghrurin bisatri boleh alaih, dan berapa banyak juga orang yang tertipu oleh tertutupnya kebaikan pada dirinya. Tertutupnya keaiban pada dirinya. Jadi Allah tutup keaiban ni, memang kita rasa beruntung juga, dan memang kita berdoa agar keaiban kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam antara doa yang kita baca ketika mana kita wajburni, cukupkan aku, tutupkan aku, termasuklah tu antara doa minta Allah tutupkan aib kita. Warfa'ni, angkatkan kita. Dan dalam masa yang sama kita juga bimbang, takut kita tertipu dengan Allah tutup kita punya keaiban. Padahal kita banyak aibnya. Aib kita bersepah-sepah, cuma Allah tak buka. Dengan Allah tutup itu kita boleh hidup. Kita boleh hidup dan dipandang tinggi oleh masyarakat, padahal aibnya banyak. Jadi dalam masa yang sama juga kita pun tak pernah mencari aib itu, tak pernah mencari salah kita. Kita terus tenggelam dengan keaiban yang kita sadar. Kalau tak sadar tu susah juga. Jadi sebab itulah keaiban ni barangkali orang tegur kita secara direct, barangkali kita sedar sendiri dengan sebab hati kita bersih. Allah beri kesedaran, Allah silap, kita pun akui kelemahan dan cuba untuk perbaiki diri. Dan ada kalanya kita tak dapat kesedaran itu, melainkan bila mana kita datang ke majlis-majlis ilmu. Nampak dah kelemahan diri. Jadi berbagai-bagai cara, bagaimana cara kita nak memperbaiki kelemahan kita. Malangnya kalau kita tak tahu keaiban diri, orang lain yang tahu dan orang lain tak gamak untuk bagi tahu, itu pun susah juga. Nak bagi tahu karang takut kecil hati, tak bagi tahu karang jadi susah. Last kita terasa hebat, sedangkan orang pandang sinis, kita pun tak tahu. Itu kata pujian tu tak dapat kita nak bezakan puji ke ataupun perli. Sebab tu puji-pujian ni jangan kita minta, kerana kita tak tahu sejauh mana ikhlas seseorang memuji kita. Dibimbangi kita yang termakan puji, kita tak dapat membezakan di antara puji dan keji. Mungkin dia nak mengeji kita, tapi oleh kerana kita dah sentiasa terlambung, terbuai dengan pujian, maka kita hanyut dan tenggelam dengan puji-pujian manusia. Sebab tu disebut wa kam min maftunin bitsana'i alaih. Berapa punya ramai manusia yang diuji dengan puji-pujian ke atasnya. Wa kam min maghrurin bisatri alaih. Ini panjang ni kalau kita nak ulas. Saya ingat kita akan ulas pada minggu depan. Pada minggu akan datang, ulasan terhadap tipu daya nikmat, pujian dan tutupi keaiban. Dia ada ayat Al-Quran yang memerincikan tentang kata-kata Abdullah bin Mas'ud ini, dan insya-Allah kita akan rungkai pada kupasan pada masa akan datang. Agak panjang sikit lah, jadi malam ni tak banyak, sikit saja yang sempat kita kupas. Ada 3 perkara yang kita bincangkan pada malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita lah, untuk diri saya khasnya dan juga untuk tuan-tuan dalam usaha kita untuk menjadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mampu untuk membawa diri kita dan juga bawa orang lain
supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini untuk malam ni yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.